Assalamualaikum, what is up everyone? It's me, Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy-happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress. It's not good for your health. Ianya tak bagus untuk kesihatan korang. And trust me, it is a true story. Korang pernah terfikir tak tentang seorang kanak-kanak yang berusia 8 tahun boleh menjadi pembunuh bersiri? My name is Gizri. This is the story. Amarjit Sada mungkin satu nama yang korang jarang dengar, tetapi nama ni sangat-sangat menjadi fenomena di dalam dunia jenayah pembunuhan bersiri disebabkan dia ni hanya berusia 8 tahun. Budak lagi guys. Time umur-umur macam ni kita just tahu nak main saja dan belum dapat buat apa-apa keputusan dengan betul. Tetapi lain pula kes dengan Amarjit Sada ni kerana dia ni merupakan pembunuh bersiri yang paling muda di dalam dunia. Amarjit dilahirkan di dalam satu kawasan yang bernama Madhepura di dalam daerah Bihar, India pada tahun 1998. Kebanyakan family yang tinggal dekat area tu memang hidup di dalam kemiskinan termasuk keluarga Amarjit. Amarjit ni mempunyai banyak adik-beradik dan maknya merupakan full-time housewife or suri rumah yang menjaga diorang semua ni. Sementara tu guys, bapa dia ni bekerja sebagai seorang buruh kasar untuk menampung kehidupan seharian keluarga besar diorang. So, korang boleh bayangkan kehidupan diorang ni memang sangat-sangat susah guys. Betapa miskinnya, anak ramai pula tu. Memang sangat-sangat kesian guys. Disebabkan tekanan dan kos sara hidup yang sangat-sangat tinggi, bapa Amarjit ni ambil keputusan untuk berpindah ke sebuah kampung yang bernama Mushahar yang juga terletak di dalam daerah Bihar pada tahun 2004. Dan di situ bapa Amarjit ni telah bekerja sebagai seorang buruh juga. Tetapi gaji kat kampung ni lebih tinggi sikit berbanding dia bekerja dekat Madhepura tu guys. Dan diorang berpindah ke kampung Mushahar ni dengan harapan dapat mengurangkan sikit beban yang diorang hadapi selama ni. Kebetulan dekat kampung tu family diorang banyak guys, cousin, pakcik-makcik. So senang sikit lah kehidupan keluarga Amarjit ni. Kira macam okey sikit lah compare dengan kehidupan di Madhepura. Seperti di Madhepura, kehidupan di sekeliling kampung Mushahar juga tak jauh beza guys. Banyak keluarga-keluarga yang miskin dekat area tu. Kebetulan pada waktu tu mak Amarjit ni telah melahirkan seorang lagi anaknya. So, Amarjit ni dah ada adik baru guys. Baby lagi. Boleh tahan jugalah bapaknya si Amarjit ni. So guys, di situ Amarjit menjalani kehidupan seperti budak-budak lain di peringkat umur tu. Selalu bermain dengan budak-budak dekat area tu. Biasalah budak-budak umur ni memang akan selalu bermain dekat luar. Tetapi Amarjit ni guys, perangai dia ni dah mula pelik. Dia mempunyai kecenderungan untuk mencederakan budak-budak lain dekat situ. Dia kadang-kadang pukul guys budak-budak yang sama bermain dekat situ tanpa sebab. Tiba-tiba je dia pukul. Kira macam dia ni kaki buli jugalah dekat area tu. Tetapi disebabkan banyak lagi masalah kehidupan yang dihadapi oleh kebanyakan keluarga dekat situ, benda-benda macam ni dah dianggap biasa oleh mereka semua ni guys. Sehinggalah pada suatu hari tu, salah seorang anak perempuan keluarga Sada ni tiba-tiba hilang. Adiknya si Amarjit ni, keselaluannya adik dia ni memang akan selalu bermain dekat luar. Tapi kebanyakan orang dekat situ perasan yang mereka macam dah lama tak nampak adiknya si Amarjit ni. Tapi diorang ni macam tak ambil pot sangat guys. Diorang just curious saja. Diorang fikir mungkin dia pergi tinggal dekat rumah cousin dia ataupun pergi dekat mana-mana saja. So diorang ni malaslah nak tanya dekat mak bapak Amarjit ni. Tapi selepas tu guys, keadaan menjadi semakin pelik untuk penduduk dekat kampung Mushahar tu. Sebab diorang perasan yang adik Amarjit yang seorang lagi tu, baby yang baru dilahirkan tu pun tiba-tiba hilang. Kebiasaannya mak Amarjit ni akan
bawa baby ni ke hulu ke hilir, tetapi semenjak 2 menjak ni dia orang perasan yang baby tu dah tak ada, hilang macam tu je. So diorang dekat situ makin pelik lah, apa yang dah jadi sebenarnya. So semenjak hari tu semua penduduk dekat situ start menjauhkan diri dari keluarga Sada ni guys. Diorang macam takut sebab tiba-tiba kedua-dua anak dari keluarga Sada ni hilang, tapi tak ada seorang pun dekat situ yang pergi report dekat polis tentang kejadian ni sebab banyak lagi benda yang diorang nak fikirkan. Lebih-lebih lagi mak bapak dia sendiri pun tak pergi report polis. So diorang ni malas nak lebih-lebih guys. Sebab kata orang tak nak jadi busybody lah, kira macam tu lah. Sehinggalah pada suatu hari tu pada tahun 2007, seorang wanita yang bernama Chun Chun Devi telah melaporkan bahawa anaknya yang bernama Khushbu yang berusia 9 tahun telah hilang dekat kawasan kejiranan tu guys. Pada hari tu Chun Chun Devi ni seperti biasa, dia telah menghantar anaknya yang bernama Khushbu ni pergi sekolah, dan bila dia nak jemput anaknya time balik sekolah tengah hari tu, Khushbu ni tak dijumpai. Chun Chun Devi ni cari anaknya dekat setiap tempat kat sekolah tu guys, tapi tak jumpa. So si Chun Chun ni pun dah mula panik, dan dia pun pergi ke setiap tempat yang budak-budak selalu bermain dekat kampung Mashahar tu, tapi tetap tak jumpa guys. Dan beberapa hari berikutnya akhirnya dia terserempak dengan salah seorang keluarga Sada, iaitu cousinnya si Amarjit ni yang kebetulan tak jauh dari rumah dia. Dia ceritakan segala-galanya guys. Kemudiannya cousinnya si Amarjit ni bawalah Chun Chun ni pergi ke tempat di mana pada waktu tu banyak budak-budak yang sedang bermain, dan dia cakap dia tahu siapa dalang di sebalik kehilangan Khushbu, dan cousinnya si Amarjit ni telah menunjuk ke arah seorang budak lelaki iaitu Amarjit. Dia cakap Amarjit lah dalang di sebalik kehilangan Khushbu ni guys. Tak tunggu lama guys, Chun Chun Devi ni terus buat report polis, dan polis terus pergi tangkap si Amarjit ni untuk disoal siasat. Betul ke tak dia ni tahu, or mungkin diorang boleh dapatkan apa-apa info dari Amarjit. Dan bila disoal siasat oleh pihak polis, Amarjit pada mulanya dia cakap dia tak tahu apa-apa pasal kehilangan Khushbu ni, dan pihak polis pun tak tahu kenapa si Chun Chun ni suspek si Amarjit ni ada kaitan dengan kehilangan Khushbu. Tetapi guys, kalau dah budak-budak tu tetap juga budak-budak guys. Akhirnya si Amarjit ni bagi tahu dekat pihak polis yang dia tahu kat mana Khushbu ni sebenarnya, dan lepas tu Amarjit ni bawa pihak polis India ni pergi ke sebuah tempat yang dia cakap Khushbu tu berada. So pihak polis ni pun ikutlah Amarjit ni untuk kepastian. Apa yang menyeramkan guys, Amarjit ni bawa pihak polis pergi ke sebuah tempat yang agak sunyi, tak ada orang pun kat situ, dan kemudiannya dia tunjukkan ke arah macam satu kawasan tanah yang dah digali, dan selepas tu guys, pihak polis telah menjumpai badan ataupun mayat seorang budak perempuan yang dipercayai Khushbu. Si Chun Chun Devi ni guys sangat-sangat sedih dan terus menangis. Mana taknya guys, just imagine anak dia ditemui dalam keadaan dah tak bernyawa guys. Amarjit terus ditahan oleh pihak polis dan terus disoal siasat, dan apa yang lebih menyedihkan, Amarjit seolah-olah tak ada apa-apa perasaan apabila disoal oleh pihak polis. Siap dia minta susu dan biskut lagi guys. Dia bagi tahu pihak polis yang dia yang sebenarnya membunuh Khushbu, dan dia cakap cara dia bunuh Khushbu ni memang sangat-sangat gila guys. Dia cakap dia bawa Khushbu yang pada waktu tu sedang tidur di dalam kelas pergi ke tempat yang sunyi, and then dia bunuh Khushbu dengan menggunakan batu. Guna batu guys. Dan selepas Khushbu ni mati, dia pergi tanam mayat Khushbu ni. Berita tentang Amarjit ni tersebar luas dekat India pada waktu tu guys. Semua orang, media bercakap tentang Amarjit, dan ada yang mengatakan bahawa Amarjit ni mengalami masalah mental, psikopat. Sebab time bila disoal siasat, dia masih mampu tersenyum dan minta biskut dan air susu. Selepas ditangkap dan disoal dengan lebih lanjut, rupa-rupanya Amarjit ni jugalah yang telah membunuh cousinnya dan adiknya yang baby pada tempoh hari tu. Dia cakap yang dia menggunakan
menggunakan modus operandi yang sama. Dia bawa adiknya time dia tidur. Kemudian dia bunuh dekat tempat yang sunyi dan tanam mayat tu dengan rimbunan daun dan biarkan dekat situ. Kemudian bila dia balik ke rumah, mak bapak dia tanya mana adiknya, dan aku rasa yang ni boleh dikatakan agak seram guys. Dia mengaku yang dia telah membunuh adiknya, dan apa yang paling gila tak masuk akal dalam dunia nyata reality whatever it is, mak bapak Amarjit ni boleh pula tak pergi report polis. Mak bapak dia just marahkan si Amarjit ni dan merahsiakan perkara ni dari orang ramai, sebab mak bapak dia cakap dia dah kehilangan seorang anak dan diorang tak nak kehilangan lagi seorang, iaitu si Amarjit ni sekiranya dia ditangkap oleh pihak polis. Gila tak gila guys? Bersekongkol menyembunyikan pembunuhan. Finally, benda-benda macam ni memang akan kantoi juga akhirnya, dan tindakan mak bapak Amarjit ni telah membuatkan Amarjit menjadi pembunuh bersiri yang termuda dalam dunia. Astaghfirullahalazim. Aku masih tak boleh aku masih tak boleh fikir apa yang mak bapak dia buat. Ada juga mak bapak macam ni, aku tak faham guys. Amarjit ni kemudiannya didiagnose dengan penyakit mental, di mana dia suka tengok orang mengalami kesakitan, dan disebabkan dia masih di bawah umur, mahkamah tak dapat nak penjarakan dia dekat penjara orang-orang dewasa. Sebaliknya, Amarjit ni telah dibawa ke pusat tahanan remaja ataupun kanak-kanak yang bermasalah, dan dia telah diasingkan daripada budak-budak yang lain. Dia telah ditahan kat situ sehinggalah dia berusia 18 tahun, dan dipercayai sekarang ni Amarjit sebenarnya telah dibebaskan, tetapi dia telah menukar nama dan identitinya dan hidup dalam identiti yang baru. Maksudnya dia tak dipenjarakan guys, hidup macam biasa. Korang boleh bayangkan tak? Tapi apa yang aku rasa, dia ni mungkin masih lagi berada di dalam perhatian pihak polis, dan aku berharap memang dia ni sentiasa dipantau guys. Gila tak pantau orang macam ni? Serius, bahaya weh. Kesimpulannya guys, macam biasa kita haruslah sentiasa alert ataupun lebih berhati-hati, tak kira di mana jua kita berada, dengan siapa kita berurusan, sebab jenayah memang tak kira masa dan tempat. Dan sebagai ibu bapa, kita janganlah jadi macam mak bapak si Amarjit ni. Bak kata pepatah, kalau kita sayang dengan anak tu, kita tangan-tangankan. So aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Aku sangat-sangat menghargai effort korang. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.